Okey. Kemudian kita nak melayari sedikit kaedah-kaedah penting dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kaedah pertama, apa jua yang dibenarkan atau disabitkan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala samalah seperti apa yang disabitkan bagi zatnya Azza wa Jal. Apa maksud dia? Kita yakin zat kita, zatnya apa pula? Siapa faham maksud zat sini? Zat. Dalam bahasa Inggeris saya duduk cari-cari, antara adalah seorang ustaz tu mengatakan antara perkataan yang nak terjemah yang mudah ialah bahasa Inggeris essence. Okey, tapi saya pun tak faham sangat essence tu apa. Tapi saya lebih faham zat lah. Zat tu kalau bahasa saya sebut objek. Tapi objek tu satu benda yang mungkin perlu dibincangkan semula. Okey, zat macam telefon ini ada zat dan ada sifat. Sifat dia apa? Hitam. Kan? Zat dia apa? Zat dia kena datang pegang lah. Pegang tu itulah dia, zat dia. Objek dia lah. Okey? Betul? Jisim. Jisim sama, orang tak faham pun jisim. Sama ya. Kita nak cari perkataan yang dia orang faham kan. Kadang-kadang jisim pun kalau yang tak tahu bahasa Arab susah dia nak faham. Zat pun dia kalau yang kecil-kecil ada sini nanti dia ingat zat vitamin ke apa ke. Masalah pula kan. So kita mengatakan kalau zat itu buta bicara lah, zat tu objek dan sifat. Sifat tu ialah sifat lah. Okay. So kalau zat Allah Subhanahu wa taala cuma kita kekalkan bahasa Arabnya zatullah. Itu yang ada dalam perbincangan ulama-ulama kita. Zat Allah sama tak dengan zat kita ni? Sama ke tak sama? Tak sama. Kan? Tak sama macam mana? Macam-macam lah. Zat Allah contohnya kekal selama-lamanya. Kita ni kekal untuk masa yang tertentu sahaja. Tak kekal lah artinya. Okay? Kan? Kemudian semua, siapa percaya benda ni? Semua orang percaya. Orang asing, orang tak asing, semua percaya tidak ada persamaan antara zat Allah dengan zat makhluk. Okey. Tiba-tiba bila ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala telah mencipta Nabi Adam dengan dua tangannya, ada orang angkat tangan mengatakan tangan macam mana ni? Macam tangan kita ke? Kita mengatakan zat Allah macam mana? Sama tak dengan zat kita? Tak sama. Kalau zat Allah tak sama, tangan Allah tak sama lah. Betul tak? Okay, sekarang ni yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit yang paling dekat, langit dunia. Fi thuluthil lailil akhir. Pada 1/3 malam yang terakhir. Ustaz, tak faham Ustaz. Turun macam mana? Macam kita turun sini ke, turun lift ke apa? Nampak tak? Dia dah menyamakan. Kita kata zat Allah sama tak dengan zat kita? Tak sama. Kalau zat Allah dah tak sama, turun dia pun tak sama. Okay, jangan pula tanya, tak sama macam mana? Dah tak sama, tak boleh lah kan? Tak usah tanya lagi dah. Okay? Kaedah kedua, okay, apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah kita terima, sama sahaja. Maknanya dalam Al-Quran dan dalam hadis kita terima. Selagi mana hadis itu sahih. Tak kira hadis itu mutawatir ataupun hadis yang ahad. Kalau sahih kita terima. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga ialah ayat-ayat sifat dalam Al-Quran bukan ayat mutasyabihat. Banyak orang mengatakan ayat sifat ni ayat mutasyabihat. Tidak. Ayat sifat ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Tetapi yang menjadi mutasyabihatnya ialah sebahagian saja, iaitu dari sudut bagaimana. Okay? Contohnya kita sebut istawa tadilah. Allah istawa di atas arash. Ada orang mengatakan istawa itu sendiri mutasyabihat. Saya tak tahu maksud dia. Tak. Istawa, Imam Malik mengatakan maklum. Istiwa maklum. Semua orang Arab tahu istiwa tu apa dia. Kita dah uraikan tadi erti dia. Tapi yang tak maklumnya apa? Yang majhulnya apa? Sebahagian saja, iaitu bagaimana. Itu ya. Itu adalah bahagian yang mutasyabihat. Kaedah keempat. Okey. Kenapa ada orang yang menafikan sifat Allah? Kerana mereka secara tidak langsung, macam tadi lah kan, kenapa macam mana tangan dia macam, so maknanya secara tak langsung dia telah menyamakan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Di situlah dia mula menafikan. Okey. Rumusannya, ini rumusan yang masyhur dan maklum juga, bahawa kita menetapkan ataupun orang asing menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa takwil, tanpa menguraikan ertinya kecuali kalau ada dalil yang sahih, tanpa ta'til, iaitu tanpa tanpa membatalkan ertinya ataupun menolak,
tamthil iaitu tanpa memberikan bentuk ataupun contoh, takyif memberikan bentuk dan bagaimana benda itu, sifat itu, dan tafwid tidak ada tafwid iaitu tidak menolak ertinya. Kita hanya menolak bagaimana sahaja ataupun kaifiyahnya. Okey, so itu sedikit sebanyak berkenaan dengan tauhid al-asma wa sifat. Banyak lagi sebenarnya tapi saya rasa okeylah kot setakat tu insya-Allah. Yang pentingnya kita tahu tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha hebat tidak cukup untuk menjamin seseorang itu selamat dan kekal di syurga di akhirat nanti. Tak cukup lagi. Siapa yang percaya Allah tu ada nama yang hebat-hebat, okey, tetapi dia sampai tahap tu saja masih tidak beriman. Okey. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sesungguhnya aku akan sesatkan mereka, iaitu anak-anak Adam keseluruhannya. Siapa cakap ni? Iblis. Fa bi'izzah. Izzah tu apa? Izzah tu apa? Kemuliaan. Al-Aziz. Sifatnya ialah izzah. So Iblis apa? Bersumpah dengan izzatullah, dengan kemuliaan Allah. Tetapi dia tetap akan menjadi penghuni neraka.